wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan BS Channel. Kepada betapa komitednya dan teguh setianya penjawat awam dalam menjalankan amanah yang diberi. Tanpa mengenal penat lelah, mereka telah berkhidmat melangkaui ekspektasi and rose beyond the call of duty untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi. Sebagai menghargai jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam, sukacita kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 untuk kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan dan veteran yang tidak berpencen, bantuan khas kewangan RM300 akan diberikan. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar pada awal tahun 2020. Perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melanjutkan tempoh pengecualian duty stamp ke atas semua produk perlindungan tenang dengan sumbangan tahunan tidak melebihi RM100 untuk tempoh 5 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2025. Datuk Yang di-Pertua, segmen kesihatan awam lain juga akan diberi tempuan. Oleh itu, kerajaan akan melaksanakan program imunisasi pneumokokal untuk kanak-kanak dengan peruntukan RM90 juta yang dijangka memanfaatkan 500,000 kanak-kanak. Selain itu, sebanyak RM6 juta turut diperuntukkan untuk perolehan ubat biologik bagi pelbagai jenis penyakit rheumatologi seperti rheumatoid arthritis. Kerajaan juga memperuntukkan RM25 juta bagi program rawatan peritoneal dialysis di rumah bertujuan meningkatkan kualiti rawatan pesakit buah pinggang serta mengurangkan masa menunggu dan kesesakan di hospital. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk memelihara kebajikan golongan rentan. Berdasarkan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan garis kemiskinan atau PJK nasional telah meningkat kepada RM2,208 sebulan bagi setiap isi rumah. Ini bermakna lebih 400,000 isi rumah yang berpendapatan kurang daripada PJK ini telah tergolong dalam kategori miskin. Sehubungan itu, bagi menambah baik kebajikan golongan rentan, kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan kebajikan bulanan seperti berikut. Pertama, bantuan kadar OKU tidak berupaya bekerja dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Kedua, kadar bantuan warga emas dan bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, kadar eluan pekerja OKU dinaikkan daripada RM400 kepada RM450. Keempat, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Semoga peningkatan kadar ini membantu dengan penjagaan anak-anak serta nutrisi makanan. Contohnya, jika Puan Safiah mempunyai 3 orang anak dengan 2 daripadanya berumur 6 tahun dan ke bawah dan suaminya OKU bekerja, keluarga beliau akan mendapat bantuan RM1,000 sebulan.
Kenaikan kadar ini melibatkan peruntukan sebanyak 2.2 bilion ringgit, iaitu tambahan sebanyak 700 juta ringgit dan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Datuk Yang di-Pertua, Bantuan Prihatin Nasional BPN telah diperkenalkan untuk mengurangkan beban aliran tunai bagi rakyat yang terkesan ekoran COVID-19. Bagi tahun 2020, BPN dan juga Bantuan Sara Hidup atau BSH melibatkan penyaluran sebanyak 21 bilion ringgit kepada 10.6 juta penerima. Pada bulan Januari 2021, bayaran BPN 2.0 fasa kedua sebanyak 2.2 bilion ringgit bakal disalurkan. Maka, dengan belanjawan 2021, kerajaan akan terus melaksana dan menambah baik bantuan tunai ini secara lebih bersasar. Bagi tahun 2021, kerajaan akan menggantikan Bantuan Sara Hidup atau BSH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun berbanding syarat sebelum ini iaitu 40 tahun. Secara keseluruhan, pemberian BPR ini dijangka akan memanfaatkan 8.1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding dengan hanya 4.3 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion sebelum ini di bawah BSH. Sebagai tambahan, kerajaan turut memperuntukkan RM1.5 bilion bagi melaksanakan program jaringan prihatin bertujuan mengurangkan beban kewangan golongan B40 mendapatkan kemudahan internet. Bermula suku pertama 2021, lebih kurang 8 juta penerima dari golongan B40 akan menerima bantuan RM180 seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi. Bantuan ini boleh digunakan untuk perbelanjaan langganan internet atau menampung sebahagian kos pembelian telefon bimbit baru. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat telekomunikasi akan menyediakan manfaat bernilai RM1.5 bilion seperti dalam bentuk data percuma. Datuk Yang di-Pertua, selanjutnya sukacita kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif utama bagi meringankan beban kewangan rakyat. Seman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11% kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga RM9.3 bilion. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai RM11.6 bilion. Maka, sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini
adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Ain Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun satu ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun satu akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. Inisiatif kelima, pelanjutan sistem insurans pekerjaan. Pada masa ini, Perkeso menanggung pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui pemberian allowance mencari pekerjaan. Allowance ini diberi selama 6 bulan, di mana bulan pertama layak menuntut 80% gaji dan secara beransur-ansur berkurang kepada 30% gaji. Sehubungan itu, bagi tahun 2021, tempoh allowance mencari kerja akan dilanjutkan selama 3 bulan dan kadar layak menuntut daripada 80% gaji bulan pertama, 50% bagi bulan kedua hingga ke-6 dan seterusnya 30% bagi 3 bulan terakhir. Untuk tujuan ini, peruntukan sebanyak RM150 juta akan disediakan dan dijangka memanfaatkan sehingga 130,000 orang pencari kerja. Akhir sekali, bagi membantu mereka yang telah hilang pekerjaan akibat keadaan ekonomi yang terjejas susulan COVID-19, bagi tempoh 2 tahun taksiran, had pengecualian cukai pendapatan bagi bayaran pampasan atau kehilangan pekerjaan akan dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM20,000 setiap tahun genap.